Jawapan kepada kenapa kita perlu simpan emas sebenarnya ada dalam solat. Rasulullah mengajar kita untuk membaca doa ini sebelum memberi salam. Selepas kita baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, kita disunatkan untuk membaca doa ni. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min syarri fitnati masihid dajjal. Doa ini kita memohon supaya yang pertama, Allah jauhkan kita dari azab neraka Jahannam. Yang kedua, supaya Allah jauhkan kita dari azab siksaan kubur. Yang ketiga, supaya Allah jauhkan kita dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, supaya Allah jauhkan kita dari kejahatan fitnah Dajjal. Fokus kepada doa yang ketiga dan keempat. Doa ini saling bersangkut paut. Fitnah kehidupan, kematian dan Dajjal. Dajjal hanya akan keluar bila peluangnya muncul sebagai hero atau penyelamat dunia telah tersedia rapi. Peluang yang bagaimana? Peluang itu adalah dalam bentuk kesusahan, iaitu kebuluran. Ini adalah salah satu fitnah kehidupan dan kematian yang berkait dengan Dajjal. Zaman di mana dunia ini akan menghadapi kebuluran secara global semakin hampir. Tapi apa kaitannya dengan emas? Untuk dunia ini menghadapi kebuluran secara global, hendaklah manusia ini berlepas, tidak berpegang, tidak tahu, tidak ingin kepada mata wang yang paling bernilai atas muka bumi ini, iaitu emas. Bagaimana manusia sejagat tidak inginkan emas? Mudah sahaja dan telah pun berlaku. Wang emas telah dilupuskan fungsinya sebagai sistem jual beli dengan menggantikannya dengan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, iaitu sekeping kertas yang dipotong segi empat tepat. Nilainya dijamin oleh kerajaan sesebuah negara dan dipaksakan nilai kertas itu bernilai 10, 50, 100 dan sebagainya. Bila semua transaksi jual beli menggunakan kertas secara tidak langsung ke semua manusia, sama ada tahu atau tidak emas itu bernilai, akan tetap menggunakan duit kertas dalam urusan jual belinya, tak kira secara kertas fizikal atau digital. Emas tidak lagi digunakan dalam transaksi jual beli. Lantas secara sedar atau tidak, dunia ini sedang dijajah oleh pengikut Dajjal yang menganggap Dajjal itu sebagai penyelamat dunia. Nilai kertas ini akan kekal menurun sedikit demi sedikit hinggalah nilainya tidak mampu membeli walau sekeping roti. Pada masa itu berlakulah kegawatan ekonomi, hyperinflasi, perang, politik negara yang tidak stabil dan berlakunya krisis kewangan pada setiap institusi kewangan seluruh dunia bagi merancakkan zaman kebuluran yang telah lama dirancang. Hanya beberapa golongan yang tidak terkesan pada ketika zaman kebuluran ini. Dengar betul-betul, ilmu adalah benteng kita. Golongan itu adalah golongan yang mempunyai ternakan sendiri. Pernah terfikir kenapa Allah pilih Nabi kita sebagai pengembala kambing di awal kehidupan baginda? Golongan kedua adalah mereka yang mempunyai simpanan emas dan tahu menggunakan emas sebagai jalan keluar dari kebuluran. Allah menjadikan kebuluran itu sebagai batu loncatan, menjalankan perniagaan. Pernah terfikir kenapa Allah rakamkan kisah Nabi kita sebagai seorang peniaga berjaya selepas baginda mengembala kambing? Golongan ketiga adalah golongan yang alim, yang mengenal agama ini dengan mendalam. Golongan ini sudah tentunya membuat persiapan awal dari segi rohani dan fizikal dalam menghadapi fitnah kehidupan dan kematian ini. Pernah terfikir kenapa Allah izinkan doa yang Nabi ajar sebelum salam ini sampai kepada kita semua? Fitnah Dajjal yang terbesar adalah seluruh manusia. Selain tiga golongan ini akan mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan. Jadi,
persiapan apa yang telah anda buat? Dah sediakan ternakan sendiri? Dah buat simpanan emas yang mencukupi? Sudah berguru dengan golongan yang alim? Pilihan di tangan anda, bertindak atau bergelak ketawa. Akhir kata dari saya, jangan simpan kertas, jom simpan emas. Saya akan bantu anda jadikan emas sebagai sumber kekayaan anda, insya-Allah. Bertindak sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.